Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 19 Oktober bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Berikut tajuk utama malam ini. Harimau Dahan kenyang makan 9 ayam. Juga rayuan tauliah mengajak Ustaz Don ditolak. Operasi mencari dan menyelamat 5 lagi pengayuh perahu lumba yang hilang selepas perahu mereka karam di Sungai Sarawak semalam masih menemui jalan buntu. Sehingga jam 7 malam tadi, pencarian gagal menemui sebarang petunjuk menyebabkan operasi terpaksa ditangguhkan. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, operasi SAR ketika ini dilaksanakan pada tahap maksimum dengan penggunaan pelbagai kemudahan dan teknologi, namun masih gagal. Cuma penyelam, masalah kepada penyelam sebab jarak penglihatan di dalam air memang tak ada jarak penglihatan air keruh. Dan setakat ini selaman telah dibuat, cuma yang ada di situ banyak batu di dasar sungai yang di lokasi kejadian. Okay. Cuma cabaran dia untuk kalau kita nak musahkan sesuatu objek, dia memang tak dapat kelihatan di dalam sungai air keruh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyantuni ahli keluarga mangsa di Jeti Perindustrian di Bintawa. Pada hari kedua, pihak bomba telah melakukan 10 selaman berdasarkan imej yang ditata sonar, namun hasilnya masih gagal. Pasukan SAR kini menggadakan kekuatan dengan melibatkan 21 buah bot, 2 unit drone selain bantuan daripada pemilik jet ski tempatan dan persatuan memancing. Operasi esok, pasukan SAR akan menggerakkan unit K9 dan helikopter dalam memperluaskan kawasan pencarian. Dalam kejadian kira-kira 4 petang semalam, 16 peserta yang juga kaki tangan unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak sedang menjalani latihan lumba perahu panjang sempena Festival Regata Sarawak sebelum perahu tersebut terbalik selepas dipukul ombak kecil yang dicetuskan oleh sebuah kapal nelayan. Namun 11 orang berjaya menyelamatkan diri, manakala 5 lagi masih belum ditemukan. Seekor harimau dahan yang membaham 9 ekor ayam berjaya ditangkap anggota Angkatan Pertahanan Awam APM. Haiwan itu ditangkap di dalam reban ayam milik Hafsah Paik di Kampung Gulau, Sik, Kedah. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sik, Lieutenant PA Haisul Aisyah Muhammad Napiah berkata, Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD APM Daerah Sik menerima panggilan kecemasan daripada Hafsah berhubung kejadian itu pada jam 6.55 pagi tadi. Sebaik tiba anggota APM mendapati harimau dahan itu dalam keadaan agresif. Anggota APM terpaksa mengambil masa hampir setengah jam dan akhirnya harimau terbabit berjaya ditangkap. Haisul Aisyah berkata, harimau dahan itu diserahkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan untuk tindakan lanjut. Namun pihak APM bimbang kerana berkemungkinan masih terdapat lagi harimau yang sama berkeliaran di kawasan ini. Ini berikutan aduan penduduk yang melaporkan banyak kejadian ayam dan itik peliharaan mati berkemungkinan diserang haiwan berkenaan. Lebih 40 kumpulan ajaran sesat di Selangor dalam pemantauan untuk tindakan penguatkuasaan. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, pihaknya berdepan cabaran hebat dalam mengendalikan kumpulan ajaran sesat terbabit berikutan mempunyai kepercayaan berbeza-beza. Bahagian dakwah kita perlu merancang dengan amat teliti bagaimana cara untuk membetulkan ataupun memulihkan mereka ini, sebab kepercayaan mereka begitu mendalam, terutamanya yang JSBS ini tentang tarikat Muhammadiyah, aurat Muhammadiyah. Jadi bukan senang. Menurutnya lagi, pihaknya sedang berusaha memulihkan kumpulan ajaran terbabit agar kembali kepada ajaran Islam sebenar. Dan mengikut fatwa kita, dia mesti bertaubat dan wajib untuk membantu mereka ini, memulihkan mereka ini.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Ijtima' Pemegang Tauliah Mengajar Negeri Selangor 2024 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Dalam ucapan, beliau berkata pendakwah khususnya pemegang tauliah mengajar di Selangor perlu cakna terhadap isu GISBH termasuk menyampaikan tindakan dilakukan pihak berkuasa dalam menangani isu berkenaan. Beliau dalam pada itu berharap peranan pendakwah dapat bersama MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dalam menyampaikan ilmu berteraskan ahli sunnah wal jamaah. Pendakwah selebriti Don Daniel Don Biagit berpeluang kemuka permohonan baharu tauliah mengajar agama Islam semula di Selangor. Bagaimanapun, menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, permohonan itu boleh dibuat selepas tempoh setahun daripada tarikh tauliah ditarik, iaitu pada 24 Julai lalu. Ada benda-benda yang dia buat tu yang bercanggah dari segi aturan ditetapkan. Boleh, tapi syarat itulah setahun lah. Selepas dia ditarik balik. Tan Sri Abdul Aziz mengesahkan sebelum ini pihaknya ada menerima permohonan rayuan mengajar agama Islam semula daripada Don Daniel pada 14 Ogos 2024. Namun setelah diteliti, Jawatan Kuasa Tauliah MAIS menolak rayuan berkenaan pada 17 September lalu berikutan perkara dilakukan sebelum ini bercanggah dengan peraturan ditetapkan, iaitu berdasarkan kuasa Jawatan Kuasa mengikut Subsection 118-3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang dibaca bersama perenggan 17 di Peraturan-Peraturan Tauliah Negeri Selangor 2008. Sebelum ini, pendakwah selebriti itu dilaporkan ditamatkan khidmat sebagai pengacara program di sebuah stesen televisyen berikutan memberi kenyataan mengelirukan mengenai ibadah berpuasa pada hari Tashrik. Dia kemudian disiasat mengikut Seksyen 7 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan doktrin palsu berdasarkan beberapa aduan diterima JAIS. Prosedur permohonan dan pembaharuan sijil halal wajib diberikan dalam tempoh hanya 15 hari bekerja berbanding 23 hari sebelum ini. Sebelum ini tempohnya terlalu panjang sehingga pernah mengambil masa sehingga 9 bulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penambahbaikan itu penting bagi merancakkan lagi industri halal. Bagaimanapun, pelaksanaan kelulusan selama 15 hari berkenaan kini sedang dilaksanakan secara percubaan oleh JAKIM sebelum ianya dijadikan tempoh baru bagi permohonan pensijilan halal. Sekarang sedang berjalan sekarang. Jadi kita dalam tempoh percubaan sekarang ni daripada 23 hari itu kita dah capai dah. Kan 23 hari kita reduce kepada 15 hari. Ini sedang berjalan. Kita tengah buat testing sekarang. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada program Halal on Track Hot Pahang Darul Makmur di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah dekat Kuantan. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi. Tambah beliau, pelaksanaan tempoh baru itu sudah dimulakan melibatkan kerjasama pelbagai pihak seperti JAKIM, Halal Development Corporation HDC dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade dan Akademi Halal. Selepas ini, kes rasuah Lombong Pasir, ahli politik terkenal akan dipanggil. SPRM tidak menolak kemungkinan akan melakukan penggeledahan baharu di premis yang dipercayai dijadikan safe house berkait kes rasuah konsesi Pelombongan Pasir. Ketua Pesuruhanjayanya, Tan Sri Azam Baki berkata, setakat ini 9 premis yang disyaki mempunyai kaitan telah digeledah. Saya begini, saya tidak menolak kemungkinan. Kalau ada, kerja kami untuk mendapat dan bukti-bukti, dan kalau sekiranya perlu kita geledahlah. Apa nama baik digunakan tu tidak pentinglah, safe house ke rumah selamat ke rumah simpanan ke, tak kisahlah. Mana-mana tempat yang mempunyai barang bukti, menjadi tugas pada pegawai penyiasat saya untuk mencari bukti berkenaan.
Jelasnya lagi, pihaknya juga akan memanggil ahli politik terkait kes berkenaan bagi siasatan lanjut. Seramai kira-kira 20 saksi sudah dipanggil bagi membantu siasatan setakat ini. Sebelum ini, SPRM dilaporkan menggeledah sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemui sejumlah mata wang asing berjumlah kira-kira 5 juta ringgit. Selain itu, SPRM telah membekukan aset bernilai jutaan ringgit melibatkan siasatan kes Pemerbadanan Menteri Besar Selangor MBI yang berkaitan rasuah konsesi perlombongan pasir. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis tamat latihan dan pentauliahan pegawai integriti muda Kadet Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah Korsua di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Kuala Nerus Terengganu siang tadi. Seramai 39 Korsua membabitkan mahasiswa Uniza ditauliahkan di majlis itu dan SPRM menyasarkan Korsua akan diperluas di semua universiti awam di negara ini. Rang Undang-Undang RUU Tahanan di Rumah dijangka akan dibentangkan di Parlimen tahun hadapan sekiranya semua proses berjalan lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata Jabatan Penjara dan Jabatan Peguam Negara kini dalam proses menggubal akta baharu itu. Untuk home detention, kita tak imbuk, kita tak pindah bawah akta immigration, tapi kita wujudkan rang undang-undang baru, maknanya satu akta baru. Kabinet telah memberikan kelulusan dasar. Sekarang Datuk Nordin dan AGC, Jabatan Peguam Negara sedang menggubal rang undang-undang itu. Kemudian dibentang balik kepada Kabinet sebelum kita bentangkan kepada Parlimen. Jangkaan kita kalau betul cara kerja kita ni, kita akan hanya boleh bentangkan pada tahun hadapan. Sama ada sesi awal, sesi pertengahan atau sesi hujung tahun hadapan bergantung pada progres penggubalan undang-undang itu. Jelasnya, buat masa ini menerusi akta penjara yang sedia ada, ia memberi kuasa kepada menteri untuk mengarahkan pihak penjara membuat peraturan dalam penjara dan ia telah digunakan untuk 3 kategori iaitu parol, pembebasan berlesen dan perintah kehadiran wajib. Beliau berkata demikian ketika hadir program Satu Pemimpin Satu Kampung Agensi Kawalan dan Perlindungan Sepadan Malaysia AKPS di Kampung Bukit Tiu, Machang. Semalam media melaporkan kerajaan akan menggubal akta baharu bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pesalah dikehendaki berada di tempat tahanan yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan. Sektor pendidikan yang menerima peruntukan terbesar dalam Belanjawan 2025 dilihat dapat memenuhi keperluan semua segmen pelajar. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, komitmen besar kerajaan itu memberi jaminan tiada pelajar yang akan terpinggir, termasuk anak-anak autistik. Pengumuman itu telah memberikan kita satu dimensi yang sangat besar. Pertama, soal komitmen pendidikan yang mesti diterajui dengan lebih cekap kerana melibatkan peruntukan yang besar. Kedua adalah segmen inklusif yang bermaksud bahawa anak-anak kita ini tiada yang terpinggir. Kita lihat melalui pengumuman semalam, semua segmen anak-anak kita mendapat manfaat yang cukup besar daripada sekolah-sekolah baru. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Lestari Intervensi Awal KLIA 2024 di Ibu Negara siang tadi. Dalam pembentangan bajet 2025 semalam, KPM diberi peruntukan tertinggi sebanyak 64.1 bilion ringgit berbanding 58.7 bilion ringgit tahun ini. Jabatan Perangkaan di OSM berhasrat untuk menyediakan data pertanian negara secara bulanan pada masa akan datang agar dapat menjadi input kepada industri pertanian negara. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzi Mahidin berkata, bagaimanapun usaha ini memerlukan kerjasama dari pelbagai agensi agar ia dapat dilaksanakan. Database yang berintegrasi, yang bukan saja berbentuk one-off tetapi di-update selalulah. Setiap bulan dan juga suku tahunan. Jadi macam kita keluarkan data ekspor import setiap bulan kan. Kita belum ada dikeluarkan data production pertanian monthly ataupun quarterly lagi. So hasrat kita ke depan nanti kita akan ada dengan kerjasama agensi, data-data itu pun kita boleh ketengahkan dan agensi kerajaan dapat melihat sebenarnya ada perkembangan ke apa isu ke sebagainya, dapat data yang real time.
Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Satu Pemimpin, Satu Kampung Santuni Madani Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM sempena Hari Statistik Negara Peringkat Negeri Selangor 2024 di Kampung Baharu, Sabak Bernam. Jelas beliau dengan adanya statistik pertanian secara bulanan itu nanti, industri pertanian dapat dikembangkan dan dimajukan lagi serta sekuriti makanan negara lebih terjamin. Kematian Yahya Sinwar, Netanyahu buka pekong sendiri. Sosok yang difitnah menyorok dalam terowong mati bersama-sama pejuang Gaza. Kematiannya sekali lagi membuka aib Benjamin Netanyahu, raja segala pembohong. Malah tentera Israel sendiri mendedahkan video serangan kereta kebal di mana lokasi Yahya Sinwar bertempur dengan Zionis. Pertempuran hebat berlaku di Tal As-Sultan, Rafah pada Rabu menyebabkan Sinwar syahid bersama dua lagi pejuang Hamas. Insiden itu direkodkan tentera Israel kononnya bagi menjatuhkan maruah Sinwar, tetapi tanpa sedar mereka membongkar penipuan Netanyahu. Sinwar dikatakan menggunakan penduduk sebagai pelindung, tetapi visual tersebut membuktikan Sinwar berjuang bersama-sama penduduk Gaza untuk menghentikan pembantaian Israel. Dalam keadaan tenat setelah ditembak, Sinwar masih mengangkat kayu membaling ke arah drone yang merakam saat-saat akhir nyawanya. Hari ini, 19 Oktober, genap umur Sinwar 63 tahun. Netanyahu mungkin bangga dengan pasukan tenteranya selepas berjaya menghapuskan Sinwar, namun mereka juga telah melenyapkan insan yang tahu di mana tebusan Israel berada. اغتيال يحيى السنوار سيكون خسارة لإسرائيل لأنه أساسا هو الوقت مش عارف وين الأسرى راحوا ومتهيألي ما كانش من ضمن الأهداف. هو كان ممكن يكون بالخطأ لكن اليوم إسرائيل يعني حتوه وين الأسرى اللي هي بتدور عليهم. هو حيستمر، احنا عارفين حيستمر لما نبيدنا كلنا عبادي. هو بدوش أصلا لا صنوار ولا غير صنوار، كان مازال الصنوار إرهابي ومن 20 سنة إرهابي، ليش ما قتلته قبل 7 أكتوبر؟ لا هو بده يدمر ويخرب. طيب Malah penduduk mendesak Israel menghentikan perang kerana musuh utamanya telah syahid. والله ما ظل ولا عذر له ولا حاجة، هم كانوا يقولوا بس نخلص من قضية حماس ونحل الحرب، إن شاء الله نطلب من الله أن نكون لقيتها هذه النهاية. Jurucakap Hamas yang berpengkalan di Qatar, Khalil Al-Hayya berkata, jasad Yahya Sinwar tidak akan ditukar dengan mana-mana tebusan Israel. Al-Hayya berkata tebusan tersebut hanya akan dibebaskan jika Israel menghentikan perang ke atas Gaza. Beberapa pihak di Israel dikatakan bercadang menukar jasad Sinwar dengan beberapa tebusan Israel. Namun Al-Hayya terus melenyapkan kenyataan tersebut dengan kata-kata pedasnya. نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال. Dalam masa sama, beberapa pihak di Israel enggan memulangkan jenazah Sinwar kepada Hamas. Kononnya berisiko akan membangkitkan lagi sokongan kepada Hamas walaupun sebelum ini Israel berkata Hamas tidak lagi bertapak di Gaza. Malah ada yang berkata walaupun Yahya syahid, kuburnya mungkin menjadi tempat suci bagi penyokongnya. Mereka lupa darah penduduk Gaza lain dari mereka. إن استشهاد الأخ القائد يحيى السنوار وكل قادة ورموز الحركة الذين سبقوه على درب العزة والشهادة ومشروع التحرير والعودة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم والوفاء لدمائهم وتضحياتهم. Zahirkan solidariti buat saudara seagama khususnya di Palestin dan Lubnan, bukan sahaja menerusi demonstrasi. Inisiatif yang dilancarkan Pejabat Timbalan Menteri Agama menerusi bacaan Yasin dan solat hajat itu untuk mereka yang ditindas rejim Zionis boleh dilakukan di seluruh surau dan masjid pada setiap malam Jumaat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan, usaha tersebut dimulakan di Putrajaya dan akan disebar luas
ke seluruh Malaysia. InsyaAllah jika dapat kita nak ajak seluruh rakyat Malaysia lah untuk kita, sebenarnya impiannya adalah seluruh Malaysia solat hajat. Jadi seluruh Malaysia mengingati saudara kita di Palestin dan seluruh dunia dengan memohon kepada Allah supaya diberikan keamanan, perlindungan dan juga kerahmatan. Turut hadir Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah dan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Malaysia IKIM Datuk Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil dan beberapa selebriti. Daripada Putrajaya kita akan dapat menakluki ataupun menjelajah ke seluruh negara buat solat jemaah, solat hajat berjemaah beramai-ramai. InsyaAllah saya doakan semoga kita sampai ke satu tahap di mana satu Malaysia kita boleh mungkin kita boleh set satu hari dan masa satu Malaysia solat sunat hajat bersama-sama. Muslim Care Malaysia menyantuni masyarakat Melayu di selatan Myanmar melalui misi kebajikan dan dakwah yang dilaksanakan. Timbalan Presidennya Muhammad Johari Ismail berkata pihaknya telah menaja kenduri besar di 5 lokasi terpilih dan menyampaikan sumbangan kepada 20 perkampungan Melayu di sana. Ikuti laporan wartawan Syafiq Azman yang mengikuti misi tersebut bersama Muslim Care Malaysia. Kita telah menganjurkan kenduri-kenduri rakyat dan kita juga telah menyampaikan sumbangan kepada kampung-kampung. Ada sekitar 20 buah kampung yang ternyata mereka ini dihuni oleh kelompok masyarakat Melayu Islam yang generasi awalnya berasal daripada Kedah, zaman kerajaan Kedah tua. Tambah Muhammad Johari, Muslim Care turut mendengar keluhan masyarakat Melayu di sini dan mendapati lebih banyak ruang boleh dibantu. Masyarakat Melayu di sini menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan terdedah kepada konflik dalaman dan ketidakstabilan politik Myanmar. Berdasarkan situasi itu, Muslim Care Malaysia mengambil keputusan untuk meneruskan bantuan kepada mereka. Sebagai bantuan jangka masa pendek, Muslim Care dan rakan kerjasama merancang untuk melaksanakan ibadah kurban tahun hadapan. Jadi saya dan juga Muslim Care akan bergabung untuk melaksanakan korban insya-Allah pada tahun hadapan dengan keadaan lembunya yang sangat murah di sini, dan mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan ini kita sama-sama boleh membantu dalam kita berkorban pada tahun hadapan ini insya-Allah, dan kita targetkan setiap kampung itu 2 ekor. Kita ada lebih kurang 38 buah kampung. Masyarakat Melayu di sini menzahirkan kesyukuran dengan bantuan yang diberikan dan berharap lebih banyak perhatian dapat diberikan kepada mereka. Saya agak berdoa lah Muslim Care ni sampai di sini, sampai ada tempat ni dapat boleh buat korban, dapat membantu siapa orang yang susah-susah di sini tu jadi amai di sini. Dan lagi untuk mendiri sekolah, madrasah dan sebagainya lagi lah. Sekolah sekarang tu jadi hak lama tu buat dengan papan tu sudah dia tu buruk tu, dia nak ban tu siapa ongkos sekarang tu siapa nak bina baru pula lah. Melihat kepada keadaan mereka, rancangan bantuan jangka masa panjang diperlukan untuk memenuhi keperluan mendesak masyarakat Melayu di sini. Laporan Syafiq Azman bersama juru kamera Dailami Yaakob dari Bopian, Myanmar untuk TV Al-Hijrah. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum dan selamat malam.